Salam sejahtera, nama saya Tan Jia Chen dari kumpulan 16. Kumpulan kita terdiri daripada 10 orang, iaitu kedua kumpulan Lai Jin Kun, timbalan kedua kumpulan Han Yiwen. Ahli-ahli kumpulan termasuk Elviana, Yi Yueshan, Tan Zhenshan, Tan Zhenxi, Tan Jia Chen, Tan Weizhen, Ta Wanyan, Eng Wei, dan Lai Yiwen. Tajuk kumpulan kita ialah isu semasa dari media sosial yang menyebabkan kesihatan mental dan kesejahteraan. Sekarang saya akan membentangkan tentang latar belakang sosial media. Pertama sekali, media sosial merupakan sebuah aplikasi atau media yang banyak orang menggunakan pada hari yang maju dan moden ini untuk menghubungkan antara satu individu dengan individu yang lain melalui penggunaan internet. Dalam generasi moden, kemajuan mendapatkan maklumat di media sosial adalah jauh lebih efisien. Contohnya, untuk membaca berita terkini, merujuk di media sosial pada platform seperti Facebook, Twitter atau Instagram adalah lebih pantas daripada membaca akhbar kerana ia biasanya akan menunjukkan tarikh dan masa ia diterbitkan. Pada zaman dulu, manusia yang ingin menceritakan atau mendengar cerita hanya boleh komunikasi melalui bersemuka ataupun menggunakan mesej yang akan charge wang. Tetapi, pelaksanaan media sosial pada masa ini telah mengubah kesulitan mengenainya. Hari ini, demikian kerana pengguna boleh mencipta atau berkongsi isu kandungan seperti karangan gambar, video, audio dan grafik tersendiri ke media sosial atau rakan yang boleh memberi maklum balas secara terbuka dan berfungsi cepat. Oleh kerana keupayaan media sosial, ia telah membawa kepada banyak kes kesihatan mental yang lemah. Platform ini direkam untuk mencari ketanginan dan dikaitan dengan kebimbangan, kemurugan dan juga kesunyian. Semakin awal, remaja mula menggunakan media sosial, semakin besar impak platform tersebut terhadap kesihatan mental. Interaksi yang berbahaya dan sensitif melalui komen percuma adalah salah satu punca kepada kesihatan mental remaja yang tidak sihat pada masa kini. Itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan memberikan pembentangan ini kepada Elviana untuk membincangkan tentang topik ketanginan kepada media sosial. Nama saya Elviana E dan saya akan bercakap tentang ketagihan media sosial. Walaupun terdapat banyak faedah menggunakan media sosial untuk tujuan hiburan dan mengekalkan hubungan sosial, penggunaan yang berlebihan boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Antara punca ketagihan media sosial yang paling diiktiraf secara meluas ialah harga diri yang rendah, ketidakpuasan peribadi, kemurungan dan hyperaktif, dan kurang kasih sayang. Metafizik media sosial membantu kita memahami bagaimana ketagihan boleh menyebabkan kita kehilangan diri kita kepada media sosial. Perkataan metafizik ditakrifkan sebagai cabang falsafah yang berkaitan dengan teori kewujudan dan pengetahuan. Cabang falsafah ini sangat luas dan meneroka banyak topik kewujudan, termasuk hubungan antara intipati kita dan badan fizikal kita. Apabila seseorang terlalu asyik dengan aktiviti dalam platform media sosial, mereka sebenarnya boleh kehilangan hubungan sedar mereka dengan dunia sebenar untuk satu tempoh masa. Platform media sosial memacu lonjangan dopamin ke otak untuk memastikan pengguna kembali berulang kali. Perkongsian, suka dan komen pada platform ini mencetuskan pusat ganjaran otak, menghasilkan tahap yang sama seperti yang orang rasakan ketika berjudi atau menggunakan dada. Ramai orang muda menggunakan media sosial untuk mendapatkan pengesahan daripada orang di sekeliling mereka, tetapi dalam jangka panjang, ia boleh menjadi tidak produktif dengan membuat mereka bergantung kepada pendapat orang lain.
Remaja berada pada risiko paling tinggi untuk jatuh ke dalam ketagihan, kata pakar, atas 3 sebab asas. Kecenderungan mereka untuk menjadi impulsif, keperluan mereka untuk pengaruh sosial yang meluas dan berkembang, dan akhirnya keperluan mereka untuk menggesahkan identiti kumpulan mereka. Terima kasih. Saya Lajin Kun akan menerangkan bagaimana media sosial menyebabkan kebimbangan kepada orang ramai. Kebimbangan disebabkan suka membandingkan keputusan diri dengan orang yang lebih baik daripada diri sendiri. Oleh itu, dengan perspektif metafizik, teori materialism boleh dibincangkan. Sebagai contoh, membandingkan kekayaan secara materialism dengan orang lain yang berada kereta yang mewah dengan kereta sendiri. Selain itu, membandingkan penyuka dan pengikut serta kecantikan dengan orang lain. Ini akan menghancurkan keyakinan diri. Sekiranya kita tidak mempertingkatkan fikiran kita, lama-lama akan menjadikan kemurungan dan kebimbangan. Jadi, kita tidak patutlah membandingkan diri dengan orang lain sebab setiap orang mempunyai cara sendiri untuk menunjukkan laman kepada awam. Selain itu, ketakutan terlepas merupakan sebab menjadi kebimbangan. Sentiasa menggunakan sosial media akan memberikan diri sendiri rasa kehilangan sesuatu yang penting atau menyenangkan yang terjadi pada orang lain jika tidak layari sosial media semasa. Selain itu, perkara tersebut akan memberi rasa terputus hubung dengan sumber digital seperti media sosial. Seterusnya, terus-menerus memperoleh pengalaman baru atau meriah prestasi tertentu untuk merasa bernilai juga akan menyebabkan kebimbangan. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan menyedari bahawa media sosial hanya sebuah aspek kehidupan dan bukan segala hidupan kita. Seterusnya, kebimbangan juga disebabkan kelebihan pemberitahuan dalam media sosial. Jumlah pemberitahuan yang besar dalam media sosial mengganggukan konsentrasi dan menurunkan produktiviti. Kelebihan pemberitahuan juga meningkatkan tahap kecemasan dan stres serta mempengaruhi kualiti interaksi sosial. Kita haruslah membatasi pemberitahuan, menetapkan batasan waktu dan menumpukan keutamaan untuk elakkan kebimbangan. Kebanyakan orang, khususnya orang remaja, menghabiskan sebahagian masa waktu rehat untuk melayari media sosial terutamanya pada waktu malam dan akan menyebabkan kekurangan tidur. Kurang tidur boleh mengganggukan ketidakseimbang hormon gelin, leptin dan dopamin di dalam badan kita. Di mana ketika 3 hormon ini boleh mengawal emosi, ini akan meningkatkan risiko gangguan emosi seperti kebimbangan dan kemurungan. Dengan ini, kita digalakkan untuk mengikut jadual tidur yang ditetapkan dan mengelak melihat telefon bimbit sekurang-kurangnya 1 jam sebelum tidur. Kalau boleh, kita bolehlah menenangkan minda kita dengan mendengar muzik, membuat meditasi ataupun mengelakkan lilin berorama. Okey, terima kasih. Terima kasih. Nama saya Tan Zhen Xuan. Saya akan membincangkan tentang kesunyian. Kesunyian merujukkan kepada perasaan kekurangan atau kehilangan persahabatan atau keadaan bersendirian. Punca-punca kesunyian yang pertama ialah pengasingan diri dengan orang yang kamu rapat seperti keluarga dan kawan-kawan. Kedua ialah mengabaikan dunia di sekelilingnya. Tindakan bahawa tidak mempedulikan apa yang berlaku di sekelilingnya. Ketiga ialah kekurangan interaksi sosial, iaitu mengelakkan berinteraksi dengan komuniti. Kesunyian akan membawa kesan yang buruk kepada kita. Yang pertama, kesunyian akan menerukkan hubungan kita dengan keluarganya dan kawan-kawan anda. Kesunyian juga akan meningkatkan stres dan menyebabkan kemurungan. Kemalasan juga ialah satu kesan kesunyian kerana sentiasa melayari media sosial tanpa melakukan aktiviti sosial. Akhirnya ialah perasaan kekosongan, sebab membazirkan masa untuk menggunakan media sosial dalam perkara yang tidak akan berfaedah. Untuk mengatasi masalah kesunyian, pertama adalah untuk meluangkan lebih masa untuk menemani keluarganya dan kawan-kawannya. Kedua, kita mesti menjadi aktif secara sosial dan akhirnya
meminimumkan penggunaan media sosial untuk kesihatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Zenshen atas perkongsiannya. Saya Ng Wei ingin menyimpulkan kesan-kesan yang telah dinyatakan oleh ahli-ahli kumpulan kita. Kesimpulannya, hasil kajian ini dapat memberi banyak pengetahuan baru dan pengajaran kepada setiap ahli kumpulan kita. Sebagai contoh, kita telah mengetahui impak atas penggunaan media sosial terhadap kesihatan kita iaitu kebimbangan, ketagihan dan kesunyian. Bagi memperbaikikan implikasi yang dibawa oleh media sosial terhadap kesihatan, antara caranya ialah mengurangkan masa melayari media sosial dengan menjejaki jangka masa dan mengawal masa melayari media sosial. Selain itu, kita boleh menukar fokus misalnya melakukan hobi-hobi lain seperti membuat latihan atau bermain ala-ala muzik. Melayari laman sesawang yang berfaedah dan positif juga merupakan salah satu contoh menukar fokus. Cara yang ketiga ialah meluangkan masa dengan ahli keluarga untuk melancong ke luar negara dan mengadakan hari keluarga pada setiap minggu. Penggunaan media sosial akan membawa banyak kesan positif dan negatif. Justeru, kita mestilah menggunakan media sosial secara bijak supaya tidak menatijahkan kesihatan diri sendiri. Sekian, terima kasih.